اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها وعلى آله وصحبه وبارك. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minhum wa min alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa liman syaikina wa liman ahabbana wa jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kita bersyukur kepada Allah. Minggu ini minggu yang 25. Jadi tuan-tuan kena ada, kita bersyukur kepada Allah. The first quarter of the program kita sudah habis. Jadi kita ada another 3 quarter. Another 3 quarter maknanya 25 kali 3 lagi, InsyaAllah. Ya, tuan-tuan kena sabarlah. Ya, lebih kurang kita dah habis lebih kurang 50 jam. Maknanya 150 jam lagi. Tuan-tuan kena sabar ya. Kena sabar insyaAllah. Kita bersyukur kepada Allah. Dan saya kena remind balik, sebenarnya kita belajar Quran ni untuk kehidupan, ya, untuk menjalani kehidupan kita dunia dan akhirat. Dalam Al-Quran dia mengajar kita supaya berfikir, iaitu afala tanzurun. Afala tanzurun, berfikir. Bila kita berfikir, kita pergi kepada afala ta'qilun. Bagaimana kita nak berfikir? Adakah kita kreatif, ya? Bila kita dah mula berfikir, barulah kita kata afala tatadabbarun. At-tadabbur, ya, tadabbur ni bagaimana kita nak mentadbirkan apa yang kita fikirkan. Ya, saya telah bagi satu contoh pada tuan-tuan minggu lepas. Saya bagi setiap orang satu benih, satu biji benih. Jadi minggu lepas kita bagi, minggu ni benih tu dah naik. Dah naik dah. Dah naik. Ada orang yang belum naik lagi. Ada orang yang sudah naik. Jadi saya minta contoh yang dah naik. Siapa dia yang dah naik? Yang dah naik. Jadi itu Tok Guru bagi tau, yang dah naik. Tok Guru punya dah empire. Dah empire dah. Boleh duduk di bawah tu 20 orang daripada satu benih saja. Tanya apa tu orang yang selalu mengambil berat pasal pokok tu kan. Itu tuan-tuan tanam satu benih. Kalau tuan-tuan mulakan satu perniagaan dengan modal 1 million, sekarang ni dah jadi mungkin 1.5 million dah. Jadi maknanya itulah sebenarnya kehidupan. Tapi kita kena ingat, di antara dua perkara itu Sayyidina Ali kata, iza azumatid dunya dinaran aw dirhaman ghulibat haibatul Islam. Bila kita kejar sangat perniagaan kita dan kita kaya sangat, mana kalau kita lupa pada Al-Quran, maka hilanglah kehaibatan Islam dari kita. Jadi kita nak Islam, kehidupan serentak jalan. Ya, serentak jalan. Jadi sebab itulah kita belajar Al-Quran, ya, kerana kita tak mahu kita kehilangan apa tu arah tuju dan matlamat kehidupan kita. Jadi dalam Al-Quran tu dia mengajar kita supaya senantiasa berilmu. Ya, dia panggil continuous learning. Ya, orang yang continuous learning ni adalah orang yang dikatakan educated person, yang orang katakan yang terpelajar. Dalam Al-Quran, siapa dia orang yang terpelajar? Adakah orang yang tinggi dia punya ilmu dia? Tidak. Ya, saya terjemahkan kepada bahasa Inggeris. Dia kata, who is continually self-analyzing. All the time kita analisa, muhasabah diri. Banyak mana kita, kehidupan kita, banyak mana ilmu kita. Dan dia kata self-evaluating, yang menilai diri kita. Itu dalam Quran. Kemudian kita self-modifying, sentiasa berubah. Ya, always look forward. Jadi ini Quran mengajar kita. Lepas tu dia kata continually adapting to change. Selalu kita nak berubah. Selalu kita nak
berubah. Jadi tuan-tuan, kita tidak boleh statik dalam kehidupan kita. Jadi apa yang mengubah kita? Al-Quran. Al-Quran mengubah kita. Sebab itu Al-Quran juga mengajar kita, kalau kita nak hidup senang dunia dan akhirat, kita mestilah bersusah payah dulu. Fa inna lazizal aishi fin nasabi. Laziz itu maknanya kesedapan, keseronokan, kelazatan hidup ikut Quran fin nasabi. Fin nasabi bila kita berada dalam keadaan an-nasab, susah. Jadi kita kena anggap diri kita sentiasa tidak dalam keadaan yang orang kata zon selesa. Jadi Al-Quran mengajar kita supaya makin banyak ilmu kita rasa makin kurang. Jadi oleh sebab itulah pakar-pakar teori yang mengajar bahasa Arab ni, dia memberitahu kita bahawasanya Al-Quran lah salah satunya cara untuk kita pergi kepada change, adapting to change. Kalau kita tak faham Quran, maka kita susah nak berubah. Jadi macam mana sekalipun apa yang Quran dak itu tidak boleh lagi kita abaikan. Jadi tuan-tuan sebenarnya berada dalam line kita in line dengan Al-Quran. Jadi hari ini saya nak cerita sikit tentang, sebelum kita pergi, tuan-tuan jangan risau, hari ini kita bagi another 3 small topic. Jadi kita ada dah 9, satu lagi 10 dah cukup dah untuk kenal ayat Quran. Cuma kita akan pergi kepada fa'il ada 10 saja. Kalau tuan-tuan kenal 5 saja, 5 fa'il out of 10, tuan-tuan kenal 10 isim out of 15, InsyaAllah. Jadi apa yang kita pakai? Jadi tuan-tuan, tuan-tuan kena salin kita pakai dia panggil method yang kita pakai ni, method METOD, dia panggil structural approach. Kemudian daripada structural approach kita pergi kepada functional approach. Jadi mazhab structural ini dia menggunakan kaedah functional, dan daripada functional ni dia pergi kepada notional approach. Jadi inilah kaedah yang kita gunakan untuk membolehkan kita faham Quran within 200 hours. Kalau tuan-tuan buka buku, mereka-mereka yang mengaplikasi ataupun memperkenalkan mazhab structural approach ni, kalau tuan-tuan ahli bahasa, dia panggil Robert Lado. Crystal macam Crystal tu kan. Lado ni tahun 1900, saya tak pasti, lebih kurang 65. Lepas tu yang baru lagi Rogers. Kalau siapa yang nak minat dengan teori ni kan, Rogers, ahli bahasa dia faham. Kalau teori engineering, sebut saja tokoh-tokoh teori ni dia faham, tapi orang bahasa sebut saja dia faham. Robert Lado, Crystal, kemudian Crushens, lepas tu C.J. Brownfield, R. Abbott. Ada 2-3 belah orang lagi. Ini sebagai contoh kan. Mereka ni yang memperkenalkan teori structure approach ni. Ini jangan penting di teori ni, ini 1986, baru lagi, dan dia ni pernah jadi Peace Corps bahasa Inggeris di Universiti Melaya. Crushen ini 85, ini 81. Saya lupa dia punya nama surname dia, nama-nama dia awal saya lupa. Buku ni buku usaha yang sangat popular, Elementary of Teaching Arabic. Buku ni ada, kalau nak print mungkin RM50-60. Finocchio. Ini teori. Nak kata tak ada nama, ada, tapi tak ada. Jadi dalam Islam, kalau sesiapa yang membuat sesuatu usaha kerja tanpa memikirkan kajian lepas, rugi. Sebab tak ada accountability dari segi pertanggungjawaban. Jadi kita belajar bahasa Arab, insya-Allah kita gunakan kaedah ini. Kaedah apa? What is actually structural approach? Okay, now habis kita tengok sini. Jadi untuk faham Quran, ikut teori structural approach. Ini kita ambil ayat Quran. Contoh contoh ayat Quran. Ini satu ayat. Alif Lam Mim. Sebagai contoh, zalikal kitab. Kalau tuan-tuan faham betul-betul teori ini,
pembelajaran jadi lebih seronok, lebih suka, kerana kita belajar purposely, ada matlamat. La raiba fi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Okay, ini satu ayat. Jadi apa guna teori ni? Teori ni sebenarnya nak memudahkan kita belajar. Ini kajian orang bagaimana susu galuh bahasa. Sebab bila kita guna teori, pembelajaran kita lebih systematic and systemic. Sekarang ni tuan-tuan, ikut structure approach, dia kata lughah Quran itu, ini mudah penilih, dia mengandungi dua struktur besar. Yang pertama struktur isim, yang kedua struktur fi'il. Ini kita kata isim, ini fi'il. Itu dia katakan structures, dia punya struktur dia punya structure isim, structure fi'il. Adapun sisipan ataupun haraf, dia has no structure, kerana dia mengubahkan orang. Contohnya minal masjidi, ikut teori structure, haraf ni dia has no structure, because dia mengubahkan orang. Jadi bila dia mengubahkan orang, dia are in one structure. Kalau dia diubah, masjid diubah, mana dia mesti tahu siapa yang mengubah dia. Yang mengubah dia mesti haraf. Jadi haraf sendiri tidak ada structure. Haraf dia mengubah masjid. Jadi haraf plus masjid, it is one structure under jar wa majrur. The language Al-Quran is divided into two. The first is isim ataupun isim, structure of isim, dan structure fi'il. Itu tajuk. Kemudian yes, kita belajar dulu al-kalam tu ada tiga, isim, fi'il, haraf. Tapi haraf dia tidak masuk dalam kategori ini, sebab haraf dia mengubahkan orang. Jadi haraf tak ada kategori isim dan fi'il. Dalam sesuatu ayat Al-Quran, bila kita tengok saja isim, dia tidak boleh lari daripada 15 structure. Kita telah bagi 6, ingat tak? Ada lagi 9 lagi. Hari ni kita bagi 2 lagi. Jadi saya nak terangkan apa dia maksud structure. Structure pertama kita beri dulu, iaitu jar wa mad. Lepas lesson hari ni memang kita boleh pergi buka poster di 5 star hotel, sebab tuan-tuan akan rasa lebih clear dan lebih seronok belajar kan. Kalau tidak, kita belajar berpuluh tahun nak faham ni. Tapi ini kajian, dan saya pun berusaha begitu banyak untuk nak dapatkan semudah kajian ini. Okay, tuan-tuan, look at this ayat. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Ini structure satu, iaitu jar wa majrur. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, structure satu, jar wa majrur. Wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum, satu lagi, structure satu, razaqnahum yunfiqun. Fihi, another structure satu. Tengok dalam satu ayat ada 3 structure satu saja. Maknanya ini menunjukkan bahawasanya Al-Quran itu has structure. Dia mengikut kaedah structure approach. Kita kena faham, bila kita tengok saja isim, wah, dia under which structure. Jadi kalau tuan-tuan faham 15 structure ni, tuan-tuan baca the whole Quran tu selesai. Jangan fikir makna lagi, selesai. Bila kita faham structure, maka kita fahamlah Quran. Ya, sebab apa? Teori HIMS saya beritahu minggu ketiga dulu. HIMS kata, in understanding whatever written language, there are rule of use, without which the rule of grammar useless. Itu HIMS kata. These are rule of use. Fihi bil ghaibi wa mimma, dan dalam tu ada meaning, ada makna, notion which meaning. Apa dia makna dia? Fi, di dalamnya, dan dalamnya ada function. Fi membaribawakan isim. Sama ada kita ingat atau tak ingat, itu another matter. Tapi yang penting sekali teori dia. Lil muttaqin bil ghaibi, ini
the first structure. Okay, function dia B membaris bawah kan isim B. Tak, nak kena isim mudah je. Ada alif lam, ada tanwin, baris bawah. Lepas tu bila dua macam ni isim ni kan. Jadi ini masalah yang kita kata tak ada masalah. Lepas 200 jam Datuk, insya-Allah kita akan equip diri kita dengan kefahaman Quran yang baik. Sebenarnya bila kita meninggal dunia, all the 15 structures all in the head, in mind. Kemudian structure fi'il ada 10 saja. Kita belum bagi lagi 10. Bila saya kata wa yuqimuna as-salah, first structure fa'il. Pasal fi'il. Ni fi'il kan? Fi'il mudhari' kan? Razaqnahum, third structure. Ada 8 lagi. Yunfiqun, structure 1, fi'il. Jadi tetap faham tak kaedah structure approach? Kita understanding Quran through sentence pattern. Sentence pattern mean structures, susunan ayat. Tuan-tuan faham betul-betul dulu konseptual yang saya nak beritahu ni. Mana dalam Quran ni dia ada structures. Structures tu dalam bahasa Arab ada. Ya, tartibul kalimat ada. Tartib, susunan kalimat. Jadi untuk nak convey sesuatu meaning dalam Al-Quran, Allah Ta'ala bijak. Dia memang bijak lah, dia Tuhan. Kita takkan jadi Tuhan kan? Bijak. Maknanya dia tak beri sekaligus perkataan, dia akan beri ikut structures. Structures tu maknanya susunan yang terdiri daripada phrases. Sometimes phrases tu tak boleh difaham sendiri, sometimes phrases tu boleh faham. Apa maksud kita tak boleh faham? Kalau kita azabun azim, azab yang pedih, boleh faham? Ya, ada yang tak boleh faham. Macam perkataan-perkataan minal masjidi, tak boleh faham kalau tidak ada meaning yang di-convey before that. Jadi susunan structures ini, satu ayat ni ada banyak structures. Structure ada 2, structure isim, structure fi'il. Bila kita jumpa isim, wah, kita tengok this is from which structure? This is from structure 1, jar majrur. Structure 1. Kenapa structure? Sebab dia ada dua item dalam tu, satu huruf jar, satu isim. Kalau dia saja macam ni, it's not structure. Tapi ini dia duduk dalam structure fi'il. Ini nak faham teori dulu. Dalam structure fi'il. Ini even though dia ada satu perkataan saja, it is in the structure. Structure 1, jar majrur, jar majrur. Tuan-tuan kena huruf jar 12 tu. Kalau tak kena huruf jar 12 tu, memang tak ada subsidi lah, tak nak apa lah. Kena huruf jar tu. Saya dah bagi dah huruf jar semua, kenal lah. Kenal huruf jar. Sama ada kenal tak kenal huruf jar. Kalau tak kenal hari ni, mungkin besok boleh kenal. Jangan risau. Ataupun kacang dah berbuah baru dia kenal. Sebab itu habis kelas kita, pokok kacang tu dah jadi pintu gerbang dah. Simbol kesuburan kan. Razaqnahum, structure 1. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ulun bih. It is under structure 1, fi'il. Kita belum pergi lagi. In fact dah pergi dah awal-awal dulu, tapi kita belum simplify lagi, kita belum conclude lagi. Jadi sekarang ni tuan-tuan faham tak? Bila kita tengok isim saja, maka isim itu ada 15 structure. Untuk ayat 2 surah Al-Baqarah ni ada 1 structure, 2 structure, 3 structure, 4 structure saja. Tapi daripada 4 structure ni, jar majrur, jar majrur, jar majrur, jar majrur, daripada structure 1. Jadi tuan-tuan, kita kena ingat, untuk ayat 2 ni, structure dia semua sekali datang daripada structure 1. Dan tidaklah 15 structure tu datang dalam satu ayat setimpun, tidak. Kemungkinan dalam satu ayat tu langsung tak ada structure isim, structure fi'il saja. Umpamanya kalau tuan-tuan jumpa watini wazaitun, watin wazaitun, satu ayat dari structure 1, wati ni sumpah, wa huruf jar, atin mesti baris bawah sebab dia sumpah demi buah tin dan demi buah zaitun. Wallahi kena baris bawah. Ikut teori structure, Al-Quran ada mengenai
sentence structure. Either understood sentence or not understood sentence. Kalau watin, wazaitun, itu understood. Kalau dikatakan mimma, tak ada faham, not understood. Mimma daripada apa? Bil ghaibi, tak ada meaning. Bil ghaibi dengan ghaib, no meaning. Tapi dia kita boleh panggil structure. Ikut dari structure. Bila kita jumpa isim dalam Al-Quran, isim roughly, ini bukan dia kata, saya saja yang buat untuk membolehkan kita memahami Quran secara basic yang baik. Kita letakkan 15 structure altogether yang sangat penting, terutama sekali jar wa majrur. Structure. Dan structure isim ni ada yang ada alat. Misal B ada alat kan? Ada yang tak ada alat. Lughatul Quran tak ada alat. Mana ada alat? Semata-mata dua perkataan nama, bila dekat-dekat, dia memberi makna possession. It's so possessive, dia panggil possessive pronoun. Maknanya ini dipanggil satu pattern, iaitu pattern mudhaf, dan mudhaf pun pilihan. Tuan-tuan tak faham, tak apa, saya terang 10 kali lagi, sebab ilmu ni repeat. Tak apa tuan-tuan, yang penting duduk dengar kan. Itu kekajian saya. Orang yang duduk je lama-lama, oh dia boleh dah, tiba-tiba dia keluar ini macam-macam. Sebab ilmu ni syarat dia duduk, dan duduk lama. 2 tahun, 3 tahun. Orang Terengganu pakai, kalau celang-celuk tak boleh. Apa nak celang-celuk? Sekali mari sekali hilang. Bukan syarat orang berilmu. Syarat orang berilmu dia committed, dan kan Allah, minat, lepas tu istiqamah, lepas tu dia tak tidur, dia tak berdiri lain-lain. Boleh tidur. Pecahan tadi kita dah bagi 6, hari ni bagi 2. Oh yang ni ya. Kita tengok di sini ya. Di sini dalam ayat ini saja kita jumpa beberapa structure, beberapa 4. Satu fihi, 2 li, ini jar wa majrur. Yang struktur Ini struktur pertama. Ya, bila struktur maksudnya ada 2 perkataan, mungkin ganti nama ke, dhamir ke, ataupun huruf jar dengan dhamir ke, 2 perkataan. Ini actually 2 perkataan. Bila dia combine, dan perkataan pertama tu mengubahkan perkataan yang kedua, itu struktur. Tapi not understood, tak difahami. Fihi padanya. Tapi dia kata struktur. Dia hanya boleh difahami dalam konteks. Dalam konteks mana ada ayat sebelum dan ada ayat selepas. Bila teori memang susah kan, memang rasa penat. Lil muttaqin another structures. Li huruf jar, muttaqin majrur. Tanda majrur dia ia nun, kerana dia jamak muzakkar salim. Ya. Itu tak apa. Yang penting kita faham teori dia. Hudan bukan structure, one word only, tapi dia masuk di bawah kategori fa'il sebab dia bercampur dengan fa'il kan. Nanti kita akan beritahu kemudian. Allazina another structure. Kita belajar dah belum? Isim mausul. Isim mausul kan. Ini structure kedua, isim mausul. In fact zalika pun structure juga. Structure ketiga, isim isyarah. Kita dah belajar kan? Isim isyarah untuk jauh. Zalika, that is. Ya, kalau hazihi, haza, dekat. Zalika, jauh. Jadi kita di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 structure. 6 structure kita ada. Ya, 1, 2, 3, 4 yang sama, dan 2 yang berbeza. Ya, yang sama huruf jar, jar wa majrur, lepas tu isim isyarah. Ni yang 2 ni isim mausul. Semua dah bagi minggu lepas kan. Jadi bila tuan-tuan kenal saja, buka saja Quran ada zalika, dan member dia ada 5 lagi. Jangan lupa
Itu isim mausul. Sama ada kita ingat tak member dia atau tidak, tu perkara lain. Yang penting kita tahu. Bila kita praktis besok, kita dapat allazina. Allazina pun ada 5 lagi. Allazi, allazani, allazina, allati, allatani, allai. Kan? 6 lagi. Isim mausul 6 lagi. Yang ni isim isyarah. Isim isyarah ada 6 semua. Zalika ni untuk jauh laki-laki, zalika untuk jauh. Dan kalau kita convey meaning dalam tu, zalika tu untuk jauh. Alif lam mim, zalikal kitab. Demikianlah zalika tu kitab. Kitab tu bukan yang depan kita ni, kitab tu yang duduk di Lauh Mahfuz tu, yang sebenarnya Quran. Maksud jauh. Depth, jauh. Jadi dia punya meaning dia mean very far away. Not here, maknanya in Sidratul Muntaha. Kan? Itu kalau tuan faham struktur ni habis besok. Hui, baca Quran seronoknya. Betul-betul seronok. Dapat pula buku hijau tu. Kalau malam-malam tengok buku hijau. Buku hijau dia tak salah. Kalau salah dia tak boleh kena print. Okay? Jadi matlamat kita nak capai itulah. Mana besok bila tuan-tuan dah memahami semua ni, mana tuan-tuan buku hijau berjalan. Ya, library berjalan kan. Tanya. Dan dalam tu ada hukum jalan. Mana tuan-tuan matlamat kita untuk jadi mufti di rumah sampai dah kan? Ada buku tu. Mufti rumah. Betul. Saya kata dekat anak murid saya kan, beli buku ni penting. Syarat Imam Syafi'i kita belajar mesti ada buku kan. Inilah yang bawa bekal kita. Kita bekal pun kita tak bawa buku tu, kita bawa pahala dia kan. Yang lain semua tinggal. Buku ni pun tinggal, pahala tu bawa bekal kan. Dia ulang balik benda yang sama, salah. Dah tak faham, ulang balik lagi. Okey tak? Sekarang ni boleh faham tak? Saya beri satu contoh struktur fi'il. Struktur fi'il. Satu contoh ya. Jangan salin lagi. Salin just to an example of fi'il structure. Fi'il structure has 10 different structures. The first structure is dia ada fi'il, dia ada fa'il. Itu structure pertama. Ada fi'il, ada fa'il. Maknanya ada perbuatan dan ada pelaku. Itu first structure. Very simple to understand. Very simple. Kita katalah, kalau tuan-tuan kata ayat Al-Quran, khatamallahu, Allah telah menutup rapat-rapat. Bila kita kata structure fi'il, it start with fi'il. Ada fi'il madi, mudhari' atau fi'il amar, tak kira. Ini dua perkataan saja. Ada fi'il, ada fa'il. Allah telah mengunci. Siapa kunci? Allah. Allah tu jadi fa'il. Jadi Allah, ya. Yang berkata tu, yang dua tu is Allah. Allah mengunci. Allah buat apa? Allah kunci. Allah kunci. Dia kunci apa? Tak perlu. Untuk nak jadikan dia struktur satu, tak perlu. Yang perlunya ada kata perbuatan, ada pelaku. It is enough to become structure one. Jadi tuan-tuan puan, bila kita jumpa dalam Quran fi'il dan fa'il, structure lah. Structure satu. Ada 9 lagi dalam fi'il, dalam kategori fi'il. Dalam kategori fi'il. Structure satu in the fa'il kategori, in the verb kategori. Ya. So dia dekat situ ada khatamallah is perbuatan. Ya, perbuatan. Khatamah tu perbuatan. Perbuatan fi'il madi. Allah tu Isim. Fa'il. Fa'il. Pelaku. Ada perbuatan, ada pelakuan. Ada pelaku. Jadi Allah buat apa situ? Allah mengunci. Tapi di situ tak ada dia kunci apa, tak ada. Tak perlu. Sebenarnya dia kunci hati, tapi tak perlu ada hati. Yang ada hati ni structure lain pula. Jadi tuan-tuan, bila tuan-tuan jumpa khatam Allah ni, nampak? Ini isim. Dia bukan berada dalam kategori isim, no.
Sebab dia berada dalam kategori fa'il, sebab dia dimulai oleh fa'il. Ya. Itu satu of the fa'il lah. Ya? Structure 1. Satu daripada 10. Ya, 10. Ada 9 lagi. Saya kata mudahnya kalau saya bagi pukul 11 ni semua faham. Mudahnya, tapi tidak semudah itu nak bagi. Kita bagi yang ni dulu. Yalah. Dia kena ada kurma besar tu baru boleh bagi tu. Ya. Saya adalah hamba Allah. Apa tu? Saya bawa kurma. Lepas tu saya tengok orang tu, orang isi minyak tu kan. Tapi bukan saya nak kata, tapi kalau saya kata pun pahala Tuhan dah bagi dah, Tuhan tak kurang lagi dah. Jadi bila kami isi minyak, selalu kami bagi RM1 dan RM2 kan. Jadi budak-budak tu suka lah kan. Jadi hari tu bagi kerma besar. Kerma tu besar ni adalah kerma besar dia. Besar ni kerma. Saya pun bagi kat dia. 3 hari 4 hari lepas tu dia ingat lagi, ya Allah cik, sedapnya kerma besar cik. Sedap sungguh kerma ni. Saya tak pernah makan dalam hidup saya. Maknanya kita menggembirakan orang yang makan benda besar tu, pahala besar tak? Sebab dia ingat, dia jumpa saya, pakcik kerma besar. Satu, pakcik kerma besar. Jadi oleh sebab itu, dalam Quran ada beberapa belas ayat, dia mengatakan, bila kita dapat satu kebaikan, kita sebar-sebarkan. Jangan kita pakai seorang-seorang. Kita sebar-sebarkan. Sebab itu dia kata wallahu yudha'afu liman yasha. Kalau kita tak sebarkan, kita makan seorang, maknanya kita tak dapat yudha'af tu. Yudha'af tu mana Allah mengganda-gandakan bagi siapa yang dia suka. Sebab matematik Allah ni dia tak sama dengan matematik manusia. Macam Dr. Wee tengah semayang, seorang-seorang semayang, saya pergi ikut tutup belakang dia, Allah Akbar, 1 campur 1 jadi berapa? Nah, 27 banyak. 27 kali 2 54. Dia 27, saya. Itu matematik Allah. Sebab itu pahala bulan puasa ni 700 kali ganda. Dikali dengan 7. 10 tu kali dengan 7. Kalau tanam tak adalah, kalau yang tak tumbuh lagi tak adalah pahala. Siapa yang dah tanam tadi? Tunjuk sikit. Kalau tuan-tuan simpan dalam baju sampai kita sampai mati pun besok. Sampai mati pun besok dia kata dah meninggal dah, tapi dia meninggal dengan benih. Dia meninggal dengan benih. Ya, ini fa'il. Ini fa'il. Fa'ilun. Ini fa'il. Fa'ilun ni perbuatan. Verb. Nama dia verb. Yang membezakan bentuk dia fa'alif, ain lam. Ini perbuatan, ini pembuat. Kalau tambah alif jadi pembuat. Ini Kita sebut biasa fa'il lam. Tu fa'alif ain lam. ni fa'alif ain lam. Bila tambah alif ni jadi pembuat. Jadi the dua nama dia. The dua. Ini verb. Fa'il verb. Jadi okey, tuan-tuan faham setakat ni? Kalau faham, nanti kita pergi kepada kita dah faham teori ni. Sekarang ni tuan-tuan kena belajar 15 teori, 15 structure yang berbeza ada dalam ayat Al-Quran. Saja isim, saja fa'il mungkin kita pergi 2 minggu lagi. Jangan risau, saja isim. Saja fa'il mudah je. Memang mudah. Kita boleh bagi the whole lot sebab kita dah belajar dah. Jadi untuk nak faham ni tuan-tuan, kita kena belajar at least 25 jam, 25 lecture baru kita boleh buat saja. Tapi kita dah cepat ni. Dah bagi structure 6 dah. Sekarang kita move to structure 7. The 7 structure, bila tuan-tuan jumpa dalam Quran ada perkataan illa, kecuali, exceptions. Ini structure 7 Bila kita jumpa perkataan illa anfusahum. Yang ketujuh. 7 Ya? 7 par 5. Oh, not juga yang ni. Allah Akbar. 15. Mau faham. 15. Balikkan bila per 15 tu mana isim lah tu. Kalau per 10 tu fa'il. Dah faham itu cukup dah tu. Itu faham dah tu. Betul. Betul. Jadi kalau tuan nak mengajar anak cucu mudah saja.
Saksi pertama tuan-tuan salin 100 kali 100 benda saksi yang berbeza dalam Quran kan. Ini saksi pertama. Sebut je yang ada min, yang ada adik-beradik min, ila, an, ala, fi, ka, wa, semua kan. Sudah. Ajar dia 2 bulan. Lepas tu bulan kedua lagi ajar saksi 2 bulan. Bila ada illa, saksi 7. Illa. Apa dia maksud illa? Illa dia kata particle used to make an exceptions. Ya, is illa. Particle atau haraf, particle min haraf untuk membuat pengecualian. The noun which follow illa is usually in the accusative case. Mana selepas illa mesti bari atas. Kalau selepas illa tak ada bari atas, itu exceptional case. Jangan risau. Majority lepas illa mesti bari atas. Semua datang ke majlis kenduri saya illa aliyan, kecuali Ali. Jadi tuan, yang ketujuh ni tuan-tuan cari illa je dalam Quran. Illa je pattern 7. Structure 7. Satu 7. Ya, illa. La ilaha illa. Kan? Banyak dalam Quran. 1000 kali. La ilaha illa. Banyak dalam Quran. Ya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu illa li Adam illa iblis. Siapa yang tak sujud? Yang tak sujud tu kena bagi atas pada muka dia. Yang sujud tu semua kena bagi depan. Yang tak sujud tu kena bagi atas. Fasharibu minhu, mereka minum daripada makan minuman itu illa qalila, melainkan sedikit. Yang tak minum tu yang sedikit kena bagi atas. Senang aja, lepas illa mesti bagi atas. Dan lepas illa mesti isim bari. Mesti isim sebab kita belajar tentang saksi isim. Kullu syai'in halikun, semua benda di dunia akan hancur binasa illa kecuali illa wajah ayat kecuali Allah. Wajah Allah, bukan wajah lah, maknanya kecuali Allah. Ada lagi pula wama Muhammadun illa rasulun. Tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul. Kenapa rasul untuk rasulan? Itu exceptional case. Itu exceptional case. Ada sebab. Dan sebab dia senang je nak jawab. Bila ada ma di depan tu, maka kena rasulun. Maksudnya ma Muhammadun illa rasulun. Maksudnya Muhammadun is a messenger. That's all. Tapi kenapa pakai ma? Just untuk emphasize. Untuk nak kuatkan. Tidaklah Muhammad itu melainkan dia seorang rasul. Kalau kata Muhammad itu seorang rasul, which one is stronger? Yang ada huruf illa lebih kuat kan? La ta'buduna illallah. Jangan kamu semua sembah melainkan Allah. Senang je kan? Ada illa. Cuba cari illa dalam Quran. Banyak. Okey, cuba tuan buka ayat 9. Ayat 9. Yukhadi'una ayat 9 ya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusa. Anfusa. Jadi di sini structure illa dan juga mudhaf dan mudhafun ilaih. Nampak? Faham tak? Anfusahum. Faham tak? Ada dua structure kat sini. Kalau orang tanya, kenapa daripada ke anfusahum tu? Allah, itu sebab ada illa lah. Sebab ada illa. Illa tu nama dia istisna. Tu tuan sebut. Illa tu mana dia? Istisna tu dalam bahasa Inggeris exception. Yang kita accept tu mesti balik atas. Mana selepas illa mesti ada kata nama, bukan kata perbuatan. Mesti kata isim. Kalau kata perbuatan, dia tak jadi exception. Ayat 26. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Al-fasiqin tu bagi atas tanda dia ya. Sebab dia jamak muzakkar salim. Ayat 32. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ini illa ni ma. Ma tu
ma mausul. Dan dia duduk fi mahalli nasbin. Itu sama juga dengan jar majrur. Kalau lepas illa tu isim yang mabni, dia kena bagi tetap illa ma tak bagi atas, ma bagi mati tu, tetapi dia duduk tepat baris atas. Sama juga dengan jar majrur. Selepas illa ni mesti mansub. Mansub tu mana berbaris atas, berbaris atas ya, illa. Lepas illa mesti berbaris atas. Semua orang pergi kecuali Ali. Illa aliyan. Betul tak? Nampak jelas kan? Sebab dia ni boleh baris atas, boleh baris bawah. Tapi kalau kata semua orang pergi, illa huwa. Huwa ni baris asal, baris tetap. Huwa ni Ali lah. Tapi huwa ni bukan mansub ni, bukan dia ni tanda mansub sebab dia lepas illa, tapi ini tanda di asal. Tanda di asal, iaitu kita kata mabni. Dan huwa ni kita kata domain bercerai, domain yang berubah, duduk tempat mansub. Di sini Ali mansub kerana dia duduk selepas illa. Huwa dia domain mabni. Ini berubah. Ini mabni. Mabni mana tetap? Tetap pi mahalli nasbin. Kerana dia duduk lepas illa. Huwa ni sebab dia ganti nama. Ganti nama dia mabni. Ini macam mana pun tak ada kata hu, tak ada kata hui. Kena kata huwa. Ini boleh kata aliyun, aliyan, aliyin. Tapi di sini kita kena kata aliyan sebab dia lepas illa. Kalau illa aliyan tu clear lah. Betul lah ni. Ain di atas. Betul, aliyan ni. Ni aliyan, Ali. Ali nama orang. Di sini domain, semua domain mabni. Okey, dan boleh tak ni? Ini structure yang ketujuh. Jadi kita nak belajar nama dia. Illa ni ada nama dia. Nama dia adatul istisna. Adatul adatu mudhafun ilaih. Alat kecuali. Adat istisna. Kalau nak sambung, adatul istisna. Yang ini nama dia al-mustasna. Al-mustasna tu mana? Yang dikecualikan. Jadi kita tengok 10 ayat dalam Quran kalau kita jumpa. Siapa yang jumpa? Dalam Al-Baqarah. Yang ada illa. Ayat 34 nanti. Iblis. Illa iblis sah. Sah. Bagi atas. Iblis sah. Iblis. Sah. Ya. Sa tu. Yang kita penting huruf akhir tu. Baris. Yes, akhir. Yang penting akhir ya. Apa tak? Illa iblisa ni. Ni iblisa. Okey. Okey. Ya, ayat Illa iblis. ya, ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa. Ayat 36 aja ya. Wa qulna ya adam uskun anta wa zawjuka. 35. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر. Ini bukan ilah. Ini huruf ja. Ini huruf ja. Jadi struktur satu. Ini ilah, ilahin. Itu pasal tak nampak kan? Jadi kita boleh betul tu itu ilahin struktur satu out of 15. Jauhnya 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dia kata wasta'inu ni maknanya bersusah payahlah kamu dalam mengerjakan solat. Bertolong menolonglah kamu dalam mengejutkan sembahyang dan sabar. Ya. Sesungguhnya sembahyang itu akan jadi berat melainkan ke atas orang-orang yang khusyuk. Alal khashi'in itu ala huruf ja. Ala huruf ja. Al khashi'in majrur. Dan tanda majrur dia ya. Ya sebab dia jamak. Ni kita kata lepas illa mesti baris atas kan. Tetapi yang datang tu huruf ja dengan isim dia. Jadi kita kata the total of huruf ja and majrur
fi mahalli nasbin. Maknanya campuran daripada ala dengan al-khashi'in, the combination of ala al-khashi'in duduk di tempat mansub. Duduk tempat mansub. Kalau tak ada ala, tak boleh kita boleh ubah. Dia kata illal khashi'in. Boleh, tapi itu bukan ayat Quran. Itu doesn't make any meaning. Kalau alal khashi'in tu, Allah tu Allah tu makna pahala, tanggungjawab kata orang yang khusyuk tu. Orang yang khusyuk ni memang dia tak berat bagi dia solat. Sebab dia dalam solat ni kita mesti seronok sangat nak tunggu waktu solat. Kita mesti gembira sangat nak tunggu waktu solat. Barulah dia kata orang yang khusyuk. Ya, sebab tu dia pakai Allah. Maknanya the use of Allah tu ada signifikan dia. Signifikan dia tu makna to show appreciation when solat coming. 77. 78. Kita baca dulu bawah ayat wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab illa amaniya. Jelas tak? Mana? Ayat amani. Itu berhenti. Ayat berapa? 78. Kalau kita berhenti, kita kena matikan ya illa amani. Kalau kita nak sambung illa amaniya wa in. Ni amaniya. Illa yazunnun. Di antara mereka ada yang buta huruf, yang tidak boleh tahu, yang tidak mengetahui tentang kitab. Illa amaniya, melainkan orang-orang yang angan-angan, ya. Orang yang bercita-cita, amani. Ya. Jadi ada 3 lah sekarang ni bahagian atas. Yang pertama bahagian atas yang asal, betul-betul nampak ada bahagian atas, ya. Ataupun bahagian atas yang diganti dengan ya. Ya. Illa yazunnun. Mana? Belum lagi. Ilah juga ni, tapi yazunnun ni mustasna bi ilah, tapi daripada kategori dia ni yazunnun ni jumlah fa'il mudhari'. Duduk tepat baris atas pengecualian. Jadi tuan tengok, lepas ilah mesti isim baris atas. Kalau tak ada isim, dhamir, kita kata fi mahalli nasbin. Kalau tak ada dhamir, ada fa'il madhi, fa'il mudhari'. Yang ini tak ada. Ini fa'il madhi, ini yang pengecualian ni, ini yang exception ni, yang saya kata exception ni, pengecuali. Jadi yang asalnya mesti ada isim. Ada isim. Yang ini kecuali. Kecuali ni dia datang fa'il. Fa'il. Yazunnun, maknanya mereka-mereka yang menyangka. Bukan. Tapi kita boleh buat isim, tapi ini ayat Quran tak ditukar. Kalau nak buat subjek, kita buat melainkan orang-orang yang menyangka. Boleh, tapi ini melainkan mereka-mereka yang menyangka. Kenapa Tuhan bawa dalam bentuk fa'il? Itu memang Allah dia yang tahu. Illa yazunnun. Jadi yang asal dia saya katakan tadi semuanya isim yang asal. Yang lain pada isim tu exceptional. Jadi kalau kita nak baca yazunnun fa'il mudhari' marfu', dan dalam tu ada fa'il iaitu hum. Jadi yazunnun tu sendiri tuan-tuan, dia menjadi macam khatam Allah tadi, pattern satu. Saya berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan tuan-tuan dapat capai knowledge yang sangat hebat ini. 80 ayat, baca bunyi dia. Wa qalu la tamassana an-naru illa ayyaman. Itu yang asli kan? Ayyaman. Mereka berkata kami tidak disentuh oleh api neraka melainkan beberapa hari saja. Ayyaman itu itu dipanggil mustasna. Okey. Ma'dudah tu dah jadi sifat mausuf. Dah jadi sifat mausuf. Tengok, kita di sekitar ni je, di sekitar 15 tu je. Kita ada 3/4 lagi tu tahu untuk nak mahir 15 ni. 3/4 lagi nak mahir 15. Apa bertiga? Illallah bagi apa? Bagi apa? La ta'buduna illallah.
Bagi atas tak? Jangan tengok lagi yang luar biasa tu, tengok yang biasa dulu. Ingat, isim tanda dia tanwin. Ya, kalau dia tak ada alif lam, dia tanwin. Kalau ada alif lam, isim lah kan? Sama ada bagi depan, bagi atas atau bagi bawah. Tuan-tuan, lama-lama dia akan bercantum knowledge kita. Sekarang ni belum integrated lagi cantumnya. Tuan Haji minta, Tuan Haji, saya tengok tulis tu, Tuan Haji kata ini yang saya nak. Tapi saya tulis awal lagi. Jadi, untuk fa'il tu tuan, minta maaf lah, kita jangan campur-campur aduk lagi. Sebab dia akan overlap. Dia akan overlap. So kan isim saja. Saya akan bagi contoh satu-satu. Hari ni kita akan bagi contoh. Lepas tu kita akan explain next week. Jadi bila kita buka Quran je, tuan-tuan kata 7. Buka baca Quran, tuan-tuan kata Bismillahirrahmanirrahim 15. Bismi tu 1. Ismillahi 2. Ar-Rahman 4. Ar-Rahim 15. Jadi pada bismillah tu ada 5, ada 6 nama. Seronok tak? Dalam tak ilmu kita ni? Dalam. Itu belum tafsir lagi. Kalau kita nak tafsir besar, kenapa Tuhan mula dengan B? B tu maknanya abtadi'u. Sebab tu ulama tafsir banyak, ya Allah. Di Malaysia kita ni berapa ramai ulama tafsir. Boleh baca semua pendapat baca tu. Baca. Yang pertama jar wa majrur. Nampak macam saya tu nampak macam sabar kan. Tapi pasal kita dah 50 jam dah kan. Jadi faham lah tu baca. Orang baru masuk memang lah. Tulis. Tak Haji. Lepas ilah. Ilah, okey, saya baca dari awal lah. Ja wa majrur. Ja wa majrur. Yang kedua, ini nombor 2 mudhaf wa mudhafun ilaih. Mudhaf wa mudhafun ilaih. Kalau tuan-tuan sebut mudhafun ilaihi betul juga, tapi mudhafun ilaih tu orang veteran sebut. Mudhafun ilaih. Ilaih tu maknanya dah pandai sikit lah kan. Yang ketiga zaraf zaman, zaraf makan. Yang keempat mausuf sifat. Yang kelima isim mausul. Yang keenam isim isyarat. Yang ketujuh illa. Yang kelapan mubtada. Yang kesembilan khabar. Yang ke-10 isim kana. Yang ke-11 khabar kana. Yang ke-12 isim inna. Yang ke-13 khabar inna. Yang ke-14 ataf. Yang ke-15 tabi'. Jadi inilah dia 15 struktur yang mendominasi ayat Quran daripada kategori isim. Dari kategori fi'il 10 saja. Itulah saya kata, sebelum kita meninggal dunia, marilah kita menguasai the whole Quran ini 15 tajuk. Maknanya kita belajar memang purposely kita, matlamat kita, fokus kita untuk nak mengenal struktur-struktur 15 dalam Al-Quran dengan sebaik-baik yang boleh. Itu dia. Jadi inilah saya katakan bekalan kita. Ya, waktu pagi, waktu siang hari kita macam harimau mencari kehidupan dunia, dan waktu malam kita mulang kaji domain-domain ni. Ya tak? Hebat tak tu? Ada rakan saya seorang di bilik dia penuh ni domain daripada awal hingga akhir, penuh bilik. Jadi bila orang pergi klinik dia, doktor, saya nampak hari-hari bertambah je. Yalah, setiap minggu saya belajar, saya tambahkan. Jadi orang yang pergi klinik tu nak belajar pula dengan dia. Okey, ilmu apa ni doktor? Macam jampi ni. Sebab saya beri semangat pada pesakit saya supaya ini ada ilmu yang menyembuhkan penyakit kita. Nak tengok apa tu satu ayat ni? Boleh? Kita buat satu contoh. Ya? Okey. Jadi yang majornya inilah dia. Bila tuan-tuan jumpa isim, dia punya major dia 15 ni lah yang besar, yang sebut berulang kali dalam Al-Quran.
dalam satu ayat tu mungkin 2, mungkin 3, tak semua 15 satu ayat, ya. Tapi ayat yang banyak sekali majoritinya jar majrur lah. Tuan-tuan kenal huruf jar 12 tu, kenal lah dia, ya. Kita nak kenal itu, ya. Dan yang tidak kurang banyaknya mudhafun ilaih. Kadang-kadang mudhaf dengan jar majrur dia combine sekali. Datuk. Umpamanya kita kata ya, sebagai contoh kita kata min, huruf jar kan, minal mas jadi tak ni, tak pada bawah, ini huruf jar, ini majrur, ini dia combine sekali kan. Kalau dia sebut minal masjidil harami, bukan mudhafun ilaih, dia combine, ini jar majrur, ini sifat mausuf. Sifat mausuf, sebab kalau sifat ada alif lam, mausuf pun ada alif lam. Kalau dibuang begini, ini dia join antara jar majrur dengan mudhafun ilaih. Boleh tak? Boleh ke? Tuan-tuan jangan risau, kalau rasa gelap mata, tak apa, kita ulang banyak kali. Setiap hari kita ulang banyak kali. Betul. Murid-murid saya kata, ustaz memang sabarlah. Memang bukan tugas guru ni, itulah dia ilmu yang besar pada guru, sabar. Betul tak? Ya? Janji 50 minit sebelum kelas tercegak sini insya-Allah. Itu saja. Okey, ini tadi Maduka. Kalau minal masjidi tak ada haram, maknanya ini huruf jar, ini majrur. Tanda majrur di balik bawah. Boleh. Kalau dia sebut al-haram ni, masjid mana? Masjid itu masjid tanah haram. Ini sudah jadi sifat. Ini sifat, ini mausuf. Ya. Boleh? Mausuf. Sifat mausuf ni Datin Maduka nombor 4. Mausuf sifat. Jadi ini benda kena sifat, ini sifat. Sekali lagi, kalau saya kata minal masjidi, ya, sama ya. Ini jar, ini majrur. Tapi kalau saya sandarkan masjid itu kepada Masjid Sayyidina Ali, min masjidi Ali yin, ini saya combine jar majrur, mudhaf dan mudhafun ilaih. Ya, masjid itu kepunyaan Sayyidina Ali. Yes. Ataf. Okey, saya kata lagi ni, saya combine lagi, min masjidi aliyin kabirin, daripada masjid Ali yang besar. Besar ni apa tu, sifat Ali ke sifat masjid? Sifat masjid. Dia jadi apa tu? Dia jadi apa tu? Sifat mausuf lah. Mausuf balik. Ini mausuf, ini sifat. Yang ini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Boleh cantum sampai 5 dalam satu ayat. Macam boleh. Bila kita faham boleh, tapi nak tahu jangan ke mana-mana. Akan sampai masanya. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh tahu ni, happy betul. Betul tuan-tuan. Ini memberi berkat kepada kehidupan kita sebenarnya. Sangat berkat. Betul. Tapi tuan-tuan kena kerana Allah betul. Bukan belajar ni bukan kerana guru tak. Kerana Allah. Zero mind. Dan mesti ada M. M tu militant. Hari Ahad ni, pagi ni mesti. Jadi kita nampak dah tuan-tuan, untuk memahami Al-Quran, Al-Quran itu ada 3 jenis kata-kata. Kata pertama isim, kata kedua fi'il, kata ketiga haraf. Jadi haraf kita tak kategorikan di sini, sebab haraf dia kerja dia menukar orang. Jadi untuk faham Quran kita pakai kaedah structure approach. Kaedah pendekatan dipanggil pendekatan structure. Dalam structure ada komponen. Kita belajar yang Tan Sri tanya saya itu. Minal masjidi, ini structure. Min tu komponen dia. Al masjid tu komponen dia. Dalam jar majrur ada komponen, 2 komponen, satu jar, satu majrur. Jadi jangan kita risau pasal nama-nama ni. Apa ada pada nama?
Jadi kita akan lihat 15 struktur ayat dalam Al-Quran sehingga tuan-tuan boleh menguasai dengan baik. Faham struktur, makna belum lagi faham struktur dulu. Bila tuan-tuan faham struktur, maka tuan-tuan akan fahamlah makna dia dengan automatically. Tapi tuan-tuan kena buat exercise setiap malam 1 jam. Mana 1 jam 1 malam tu kenalah buat juga tu kan. Bukan untuk faham Quran saja, tapi untuk mendapat barakah. Ya, lidah kita sentiasa pada malaikat jaga kan dengan Al-Quran. 1 hour study Quran. Tak payahlah tadarus bulan Ramadan ni. Tadarus ni je. Jadi tuan-tuan, inilah dia. Ya, inilah dia. Kalau tuan-tuan buka saja bismillah. Bismi. Jar majrur. Jar majrur. Bi huruf jar. Ismi majrur. Dan tanda dia pada bawah. Nanti saya nak ajar tuan-tuan lengkap. Lepas ni tak ada lagi dah kajian lepas ni. Lengkap dah ni. Bismi bi huruf jar mabniun alal kasri. Ismi majrurun bibi dan alamat jadi pada bawah. Lengkap dah. Tak ada lagi dah lebih pada tu. Bismillahi. Ismi mudhaf. Ya. Tadi di majrur. Tapi at the same time dia jadi mudhaf. Ya. Allahi mudhafun ilaih. Majrur. Ingat, sifat mudhaf itu mesti baris bawah. Majrur. Dan tanda jadi baris bawah. Bismillah. Ar-Rahman. Allah ni 2. Allah ni tak apalah, kalau nak senang saya buat arrow gini. Allah ni mudhaf. Senang macam budak sekolah rendah kan? Ar-Rahmani ismun majrurun, kerana dia jadi sifat kepada Allah. Jadi nombor apa? Nombor 4. Okey. Ar-Rahman nombor 4. Ar-Rahimi baris bawah lagi. Bukan sifat. Jangan lagi. Dia jadi ni. Tabi'. Ikut. Tabi' itu ikut. Kalau dia ni baris bawah, dia bawah. Jadi sebut 10 lagi pun nama Allah, dia akan jadi tabi'. Jadi kalau tuan-tuan duduk di masjid, Bismillahirrahmanirrahim, Bismi jar majrur, Allah mudhafun ilaih, Ar-Rahman mausuf, Ar-Rahim tabi'. Terduduklah orang. Apa ni, ada nama Cina, nama apa ni? Dia ingat tabi' tu tibik. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita akan baca surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, 2 surah tu dengan kaedah ini. Tuan-tuan ya, tuan-tuan pergilah di Mesir nak belajar tafsir bismillah saja pun dah cukup dah. Masuklah fakulti mana nak masuk. Asalkan berkaitan dengan apa tu ni kan. Jadi inilah dia kita tafsir Quran dengan nahwu dan yes. Selama ni orang tafsir Quran tahu ke nahwu? Yang tahulah. Banyakannya bi tu dengan ismi tu nama. Allah tu Allah. Ar-Rahman tu Ar-Rahman. Ar-Rahim tu Ar-Rahim. Sayyidina Allah, itu aja. Tapi kita tafsir Quran dengan nahwu dan saraf. Kita boleh jawab, kenapa dia pakai bi? Bi tu makna dia ibtidah. I begin with. Everything I do, I begin with the name of Allah, the merciful. Dan apa akhirnya? Bi tu maknanya macam tuan-tuan mari sini, bismillah, makna bersama kita ni Allah ada. Allah ada bersama kita. Jangan kata Allah duduk bawah ketiak kita. Allah menemani kita. Jadi jangan kita takut. Apa nak takut? Perancangan Allah. Tuhan kata sibut Allah. Allah rancang. Tak ada siapa yang boleh merancang lebih daripada perancangan Allah. Takut apa? Tak takut. Waman ahsanu minallahi sibrah. Dan tidak ada lagi yang terbaik daripada Allah perancangannya melainkan perancangan Allah. Tuan-tuan dapat tak? Ini baru fi'il. Ini baru isim. Fi'il ada 10 saja. Ini isim. Hari ni kita beri nombor 8. Nombor 7 dah Nombor 6 dah. Nombor 5 dah. Dah. Nombor 8. Semua dah belajar. Tapi awal kita cepat buat. Sebab kita janji dulu Ramadan kita nak tadarus. Ini tadarus ni.
Tapi tadarus cara kita lah, tak habis pun satu surah lagi. Jadi bila tuan baca bismillah, ada berapa structure dalam tu? There are 4 different structures in just in bismillah only. A'udzubillah lain pula. Jadi inilah dia konsep yang kena faham. Yang konsep yang tuan kena faham. Jadi sebab tu orang yang maju dengan Al-Quran ni, dia faham ni. Sayyidina Umar kata waktu siang macam harimau, kita menyusun strategi, ya, membina apa tu marketplace baru, melihat peluang baru. Waktu malam kita dengan macam abid duduk membaca Quran, melihat mana-mana nota yang tak baca lagi, ya, supaya jangan lupa kan. Now we go to 8 and 9 sekali. Kalau 8 9, ada lagi 3 lagi. 6 lagi. Dan kita cari dalam Al-Quran. Tabik tu dia ikut. Dia tak boleh keempat dengan itu sekali. 4 dengan tabik itu sekali. Yang mana? Bila pasal dia Rahman Rahim kan. Yang ni 4 dengan Sifat tidak kan? sifat. Ini sifat. Duduk sifat kan? Ini sifat, ini mausuf. Duduk sifat betul. Tapi ini tabik. Tapi dia tak boleh panggil 4 dan Tak boleh, dia tabik. Tabik tu walaupun dia tu nama dia sifat, tapi dia tabik. Tabik tu mana dia ikut. Kalau ada 3 lagi pun sama, ikut. Kalau itu balik bawah, itu balik atas, balik depan ikut. Perkataan tabik tu mana apa? Tabik tu tabiin ikut. Kalau tabiat tu ta. Tabik ni macam bila Nabi wafat ada sahabat. Bila sahabat wafat ada sahabat kepada sahabat tu dipanggil tabik Nabi. Orang yang tak hidup sama dengan Nabi tapi hidup bersama dengan sahabat, kita tabiin. Okay, now we are going to the 8th topic, ya, iaitu mubtada wa khabar. 8 and 9 together in the structure of Al-Quran. Ini yang banyak macam berujar juga. Bila tuan-tuan buka Quran, tuan-tuan tahu ini mudhafun ilaih, ini mubtada khabar. Okey, beza. Mubtada khabar. Ini jar majrur, beza. Tak khabar. Dan mubtada khabar ni kalau nak cerita betul-betul, it's need 6 hours. 3 hari kuliah kalau nak cerita dengan betul-betul dengan detail dalam Quran. Tapi kita akan beri asas. Saya dah calculate lama mubtada khabar. Kita belajar 1 year mubtada khabar di sekolah. Lama sangat. Mana mubtada saja. Tapi 1 year ni seminggu 40 minit. Ya, bukan hari-hari kan. Mubtada khabar dia ada structure, ya. Ini isim yang dulu sebut mubtada, yang kedua sebut khabar, ya. Seperti mana Allahu alimun. Allah mubtada, alim sifat Allah iaitu khabar. Allah itu predikat dia khabar iaitu alim, ya. Jadi ini bila kita jumpa dalam Quran, ini 8, ini 9. Dan sifat dia dua-dua marfu'. Marfu' ni berbaris depan. Khabar pun mesti berbaris depan. Marfu'. Ya. Alimun. Ni alimun. Tidak. Tak ada. Sifat mausuf ni sifat ikut mausuf. Ya, tapi lebih kurang, tapi bukan ini, ya. Ni Allah Ar-Rahman, Allahu Ar-Rahmanu, ya. Allah yang pemurah. Di sini Allah itu yang mengetahui, yang amat mengetahui. Beza tak mana dia? Beza? Tak nampak?
Allah itu sifatnya maha mengetahui. Subjek, Allah is knowledgeable. So kalau nak jadikan dia tu sifat Allah, Sifat alim. Allah yang mengetahui. Yang ni Allah, Alif lam tu Allahul alimu, baru jadi sifat. baru jadi sifat. Allahul alim, Allah yang maha. Macam tu, macam lafaz ayat Asmaul Husna, wallahul ladzi, semua sifat kan. Wal malikul quddus al quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar, semua sifat maksud sifat al mutakabbir al khaliqul bari, semua sifat. Tak apa, saya pun dulu begini juga keliru sampai bergaduh untuk guru. Jadi kalau tuan-tuan bergaduh dengan saya pun biasalah kan. Jangan risau, sebab it is a matter of nak clear confuse. Ya, jangan risau. Jangan kita terhati pasal al-ilam. Ya. Yang pentingnya benda berbeza. Jadi ini mubtada khabar, ini sifat mausuf, ini a sentence, ini praise. Praise doesn't mean a sentence. Ya, Allah yang pemurah, Allah itu pemurah, ada beza. Jadi oleh sebab itu nak menjadikan dia mubtada khabar supaya tidak sifat mausuf, dia kena baca beberapa peraturan. Peraturan dia kata mubtada is a proper noun. Proper ni maknanya spesifik. Allah itu. Ya, proper noun. Yes. If it is not a proper noun, kita kena put artikel al. Ya, artikel al to will be prefixed. Ya, itu dia. Okay. For example, Al-Quranu. For example, Al-Quranu kitabun. Al-Quranu, it is ma'rifah. Ma'rifah mean kata apa? Apa tu definite. Ya. Ya. Complete. Al-Quranu kitabun. The Quran is a book. Complete sentence. Okay. Kitabun mesti bun. Ya, mesti bun. Tak boleh kitabun. Kitabi tak boleh. Tak boleh lah. Kitabi tak tahu apa sebab kan. Kitabun sebab dia jadi khabar. Kitabun sebab jadi Al-Kitab dia jadi mudah betul. Jadi ya. Al-Quran Al-Kitab jadi Tak boleh cepat. Dia tak ada pattern tu. No such word. kalau sekiranya ada alillah Al-Kitab. Al-Quranul Kitab dia tak boleh jadi. Kalau Quranun Kitabun boleh. Quran sebuah kitab, tapi ayat dia punya ayat dia salah. Everything is a complete sentence. Yes. Faham? Mubtada khabar mesti ada khabar. Mubtada kita kata subjek, khabar kita kata predicate. Dalam bahasa Inggeris, Al-Quran is a book. Al-Quran dia mesti definite. Ya, ini tak apa. A book tidak definite, tapi bila kita cantum dengan Al-Quran, Al-Quran is a book, dia jadi mubtada dan khabar. Ini lama sikit, tapi kita buat cepat juga. Jadi dia selalu duduk di akhir ayat, dan dua-dua mesti berbaris depan. Okey. Dan dia boleh jadi isim, dan dia boleh jadi domain. Mubtada boleh jadi isim, boleh jadi domain. Okey, tak apa. Prinsip ni yang kita nak tahu. Mubtada boleh jadi isim, ini isim, dan boleh jadi domain. Domain tu isim lah juga. Tapi domain tu ingat mabni.
Ingat, every time dhamir tu mabni. Sebagai contoh, ya, sebagai contoh, kalau saya kata ana Aliyun, saya bernama Ali, ini jelas marfu' dia bagi depan tanwin, saya Ali. Tapi di sini tak ada, tak nampak tanda dia. Bukan kata ana ana. Tapi ana ni sebab dia mabni, sama dengan yang tadi juga. Ana fa'il madi, ana dhamir berpisah. Dhamir berpisah fi mahalli raf'in mubtada. Ada kecualian. Yes. Sebab dhamir yang menyusahkan kita. Ya. Ana, sebut dia ana dhamir munfasil fi mahalli raf'in mubtada. Ali isim marfu' bid dhamma, kerana dia khabar. Ya. Ulang balik. Tak apa. Ya, ana dhamir berpisah, duduk tempat fi mahalli raf'in mubtada. Kita kena sebut nama dia dulu. Nama dia dhamir, sifat dia berpisah, dan dia mabni atas ala sukun, dan duduk tempat tu penting. Dia duduk tempat mubtada. Yang ini memang pening kepala saya nak cari macam mana keadaan nak kata duduk tempat ni kan. Tapi tak boleh juga, fi mahalli juga, sebab dia berada di tempat mubtada, dia kena bagi depan, tapi dia bagi mati kerana dia mabni. Okey. Ni tuan-tuan, ni cuba tuan baca ni. Baca baca lagi. Wallah, baca bagi betul-betul. Dalam Quran, Wallahul khaliqul bad. Quran tu kan? Allahul khaliqu al-bari'u al-musawwiru. Allahu khabar marfu'. Al-khaliqu sifat, al-bari'u tabi'. Kau nak sebut sifat boleh tak? Tapi tak usah sebut sifat lah. Tabi'. Berikut. Asma al-husna tu semua Tabi'. Ya. Sekarang baru tahu Nampak dah senang? Sebab Tuhan kata dah, inna ma'al usri yusra. Setiap yang susah tu senang. Apa dia susah? Tuan-tuan baca tafsir. Yang susah tu belajar bahasa Arab, tapi yang senang tu urusan kehidupan kita akan jadi mudah. Senang tu. Kerana kita banyak benda susah nak buat, daripada kecil-kecil sehingga besar-besar. Ada orang rendam baju sampai 4 hari, susah kan? Masuk dalam mesin tu 4 hari, nak jemur tu tak ada masa. Itu susah tu. Tapi ada orang senang aja, belum basuh dah jemur. Tak payah masuk. Dekat kedai dobi, hantar dobi. Kalau Tuhan susahkan kita, benda senang pun jadi susah. Kalau mudah kan, senang pun jadi mudah. Kita tengok dalam beberapa ayat Quran, bermacam-macam tanda kan. Umpamanya kita anta maulana, itu yang susah, yang luar biasa. Anta tu awak, maulana pemerintah kami, kan? Tengok dalam ni, tengok dalam ni. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Tak ada. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Tak ada. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika ma unzila wa bil akhirati hum yuqinun. Hum tu mubtada, yuqinun tu khabar dia, tapi bukan dari kategori isim, dari kategori fa'il dan fa'il. Fa'il dan tanda.
Tuan-tuan tanda je pula khabar mubtada. Nanti kita analisa kemudian. Sebab itu saya kata 6 hari kuliah nak faham qadar. Tuan-tuan faham dulu ya. Ulaika ala hudam, itu mubtada khabar. Ulaika. Tanda ulaika dengan ala hudan. Wa ulaika humul muflihun, mubtada khabar. Hum al muflihun. Yes. Itu mubtada khabar. Banyak. Tapi kita akan analisa minggu depan. Sebab masa dia sampai 3 hari ni. Okey. Jangan risau. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawa wa lahum 'azabun azim. Itu walahum. Itu mubtada khabar. Tapi itu mubtada kemudian khabar dulu. Ya? Dia sepatutnya tuan-tuan, sepatutnya khabar kemudian mubtada dulu. Ada masa-masa tu dia sebut khabar dulu, mubtada kemudian. Tuan-tuan dengar je, tak payah salin. Dengar saja. Bila khabar dulu dia kata khabar muqaddam. Bila mubtada kemudian mubtada muakhar. Muakhar tu makna akhir. Muqaddam tu maknanya awal. Tak usah salin, dengar je. Saya register je. Lama-lama boleh. Okey, kalau nak salin pening. Ya? Boleh terbalik. Boleh terbalik, boleh. Okey. Apa sebab dia terbalik? Bila dia terbalik, dia nak utamakan khabar bukan mubtada. Okey? Dia nak emphasize on khabar bukan mubtada. Sebab tu dia dulukan khabar. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun. Tak ada khabar tu. Maradun. Tu sama. Tulis tapi dia dah terbalik kan. Asal dia maradun fi qulubihim. Dia bukan nak cerita pasal sakit, nak cerita hati tu. Sakit tu di mana? Dalam yang sakit tu bukan sakit, hati dia tu dah kotor. Dah kotor, dah tak jelas. Okey, macam ni kita nak membersihkan hati kita. Itu yang orang kafir tu dia bukan sakit, tapi hati dia yang sakit. Kazadamullahu ma'ahum wa lahum azabun. Walaupun azabun azim, itu tak khabar. Ada. Asal dia azabun azim lahu. Tak ada dah. Nanti minggu depan kita analisa. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Nahnu muslimun. Itu betul khabar. Banyak tak? Nahnu tu mubtada dia dhamir, muslimun khabar. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humul sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Orang-orang yang mengolok-olokkan. Kami bukan kalah, kami mengolok-olokkan kata orang kafir. Nahnu ya. Sebab mubtada khabar ni ada 12 jenis. Ikut jenis perkataan yang digunakan. Yang besar, yang kecil-kecil mana dulu? Yang besar pun tak boleh letak, yang kecil pula. Allahu yastamsi'u bihim, itu mubtada khabar. Allah yastamsi'u. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Itu nombor 10. Nombor 10, 11. Okey. Tak apa, jangan boleh bagi nombor 10. Kita belajar ni apa? Apa sebenarnya? Silakan nak khabarkan.
Jengkala. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada mathaluhum itu salah apa? Mathaluhum. Tak apa, tuan penat tidur. Pasal tuan duduk sudah sejam saja lah. Yang penting saya jangan tidur. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naran falamma adaa'at ma hawlahu zahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Summun bukmun 'umyun fahum la yarji'un. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط والله محيط بالكافرين. Allah itu mengetahui semua rahsia orang kafir. Ya, itu. Kafir ni bukan kafir yang kafir ni orang ingkar, ya? Orang yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada suara Allah itu malu. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum mashaw fihi wa idza azlama 'alaihim qamu wa law shaa'a Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Itu surah 12 ya. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu 10-11. Alladhi ja'ala lakumul arda firashan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an أخرج به من الثمرات رزقا لكم ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون. Mubtada apa? Mubtada yang khabar ni jadi 3. Dia ada ada 8 jenis khabar dia. Mubtada ada 4 jenis. Khabar ada 8 jenis. Jadi pasal jenis-jenis itulah yang agak susah tu yang saya letak di bawah. Ini habis kita apa ni? Allah kita clear. Oh, seronoknya belajar bahasa Arab. Tahu dah mubtada khabar. Semua jenis mubtada khabar kita tahu. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ini sebelah wa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara u'iddat lil kafirin. Ini pakai wabashirin ladina ini wabashirin ini 4 fi'il. 4 fi'il yang kita ada 10 tu. Wabashirin ladina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutashabihan wa hum fiha azwajun mutahharah wahum fiha khalidun. Mutaqabbal. Hum fiha. Asal dia hum khaliduna fiha. Tapi dia sebut dulu fiha. Dia bukan penting khalidun. Penting ni di dalam neraka tu mereka ini akan kekal. Bukan neraka, bukan kekal. Di dalam neraka tu mereka akan kekal. Itu juga. Boleh kalau tuan boleh faham lah. Seronok baca Quran, kenapa hukum dulu, kenapa kemudian. Bila yang dulu itu yang utama. Lama-lama jangan risau orang depan. Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru wa yaquluna madha arada Allahu bi hadha mathalan يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. إلا 7.
Dah boleh sebut 7 tu apa? Alladzina yanquduna 'ahdallahi. Alladzina yanquduna. Alladzina isim mausul tapi dia juga jadi mudhaf. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون متقبل أولئك mereka itulah orang-orang yang rugi sangat-sangat sebab dia sebut dulu كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Lebih sikit ya? Ni tuan-tuan, ini kerja untuk main-main di malam. Main-main ni lah. Main-main rumah ya. Lagi saya akan bagi saya. Dia bawa 40 Cukup lebih. Masalah lebih tu nak simpan dan susah. Ada lebih kan ni? Ada. Ya. Lebih depan balik. Kita akan lepas ni kita akan beri dari masa ke masa ujian 17. Saya ingat tuan-tuan maju 15 ni dan pandai membaca. Ya? Dapat dah semua? Banyak lagi. Siapa tak ada ni? 40 tu. Okey, tuan-tuan. Ya. Ada 2 muka surat. Muka surat pertama tu yang dia macam dah pelakon. Tengok yang dulu. Ya. Tengok sebelah kiri tu. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Saya tulis dalam bahasa Inggeris di terjemahan tu. 26 28 surah 26 ayat 60. Jadi tuan-tuan menyatakan itu saksi apa? Yang bergaris itu saksi Azizur Rahim. Azizur Halim. Kalau dah dia kata sifat maksud betul, alhamdulillah. Sifat dengan maksud. Yang kedua, warabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum. Apa dia tu? Isyarah. Isyarah. Isyarah ke maksud? Allati. Isim maksud. Isim maksud. Isyarah azali. Lima tasudduna sabilillah sabili. Yang majrur dan sabili majrur dan Allah mudhafun ilaih. Yang lain tu tahu lah masa-masa dah habis ni. Saya tak apa. Kita dah tunggu anak-anak dah semua nak pergi mana kan. Masak lagi, kita dah masak lagi ya. Jadi jangan sampai kita duakan surah Allah. Ini yang kedua ni, yang ada lagi yang kedua sikit je. Yang belakang. Belakangnya. Tuan-tuan hanya buat apa tu, arrow saja. Ya sebelah kiri tu ayatnya, sebelah kanan tu terjemahan. Buat arrow. Ya buat arrow saja. Ya. Saya buat dalam bahasa Inggeris. Yang ada usul, usul sama-sama usul. Kenal dia, sebelah pilih tengok. Bukan usul. Saya kira 12 ni. Ayat 9. Macam nombor 1 tu saya lupa. Our foster show us those who misled.
is from among the jinns and the Rabbana arina al-lazaini adallana min al-jinn ada jin ada manusia tak ada masuk je lah kan. Okay, subhanallah alhamdulillah. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah wa amin. Allahumma innaka wal afiyah wa anna wa an walidina wa liman syarikina wa liman ahabbana wa jami'al muslimin wa muslimat ya alamin. Ya Allah, Tuhan kami, bermudahkanlah urusan kami ya Allah. Lapangkanlah rezeki kami ya Allah. Berikanlah kekuatan dalam ujian-Mu di Ramadan ya Allah. Ampun dosa kami, dosa anak kami, dosa ibu bapa kami, dosa adik kami, dosa guru kami ya Allah. Janganlah mana berkat-Mu. Permudahkanlah kami melakukan amal positif. ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم Tuhanku, aku tidak layak untuk syurga-Mu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa neraka-Mu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurga-Mu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa neraka-Mu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Allah fahab li tawbatan waghfir dhunubi fa innaka